Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang bahagia Datuk Pengerusi, Jabatan Kuasa Surau, tuan-tuan guru, para asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Ta'ala di atas ruang dan kesempatan yang Allah berikan pada pagi ini dapat sama-sama kita teruskan pengajian berkaitan alam akhirat, dan insya-Allah pada pagi ini kita akan masuk tajuk yang baru, tajuk yang kedua terakhir, iaitulah neraka. Kita dah bincang sehinggalah cerita berkaitan dengan sirat, titian sirat, dan kita dah sebut juga qantarah. Dan pada pagi ini kita akan masuk tajuk neraka. Kenapa saya mulakan dengan tajuk neraka? Dan kita akan akhirkan kuliah kita nanti dengan tajuk syurga, supaya apabila kita berbicara tentang syurga nanti, kita akan ada rasa lapang dada, adanya harapan. Tapi kalau kita akhiri kuliah kita dengan tajuk neraka, itu ada sedikit sebanyak mengganggu perasaan lah. Maksudnya kita tutup dengan sesuatu yang menggerunkan dan menakutkan. Jadi oleh kerana itu saya mulakan dengan tajuk neraka. Nanti bila selesai tajuk neraka ini, barulah kita akan masuk tajuk syurga, dan kita akan tutup kuliah kita nanti dengan perbincangan tentang syurga. Perbincangan tentang perkara yang menyenangkan, menyeronokkan, memberikan kita harapan. Baik. Jadi pagi ini insya-Allah kita akan berpindah kepada tajuk yang baru, tajuk berkaitan dengan neraka. Dalam bahasa Arab, neraka ni ada banyak perkataan, banyak nama. Kita pernah dengar Jahannam, kita pernah dengar perkataan Jahim, Hutamah, Laza, banyak lagi nama-nama bagi neraka. Cuma dalam banyak-banyak nama itu, ada satu nama perkataan yang sering digunakan untuk menggambarkan neraka itu, iaitulah An-Nar. An-Nar ni, kalau orang mengaji bahasa Arab, bermaksud api. Dan perkataan ini, An-Nar yang bermaksud api ini, digunakan sebagai nama bagi neraka. Kenapa? Kerana elemen utama dalam neraka itu adalah api dan kepanasan. Itu elemen utama. Sebab itulah disebut kenapakah neraka dinamakan sebagai An-Nar, sedangkan An-Nar itu bermaksud api. Li ghalabatin nari fiha, kerana elemen utama dalam yang mendominasi dalam neraka itu adalah api. Ya, jadi itu sedikit sebanyak memberikan gambaran awal betapa dahsyatnya neraka ini. Baik. Kemudian dalam perbincangan berkaitan dengan syurga neraka ni, ada perkara yang perlu kita jelas dan i'tiqad yang betul tentang syurga dan neraka. Yang pertama, bila kita bincang tentang syurga neraka, yang pertama wajib kita beriman, kita percaya yang syurga neraka itu memang hakiki. Hakiki maksudnya dia bukan majaz, dia bukan simbolik. Sebab ada golongan-golongan yang mengatakan syurga itu seolah macam simbolik.
Bukanlah kita kata satu tempat yang, tapi simbolik kepada sesuatu. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, syurga neraka itu memang wujud. Ada syurga neraka itu. Itu yang pertama. Yang kedua, syurga neraka itu telah pun Allah cipta. Berarti dah ada dah sekarang. Ini menolak pandangan yang mengatakan syurga neraka tu Allah Ta'ala akan cipta kemudian nanti pada hari akhirat. Syurga neraka telah Allah cipta, nanti kita akan lihat dalilnya. Dan syurga neraka itu sifatnya kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Sebagaimana syurga kekal selama-lamanya, neraka juga kekal selamanya. Penghuni syurga akan kekal selama-lamanya. Penghuni neraka terbahagi kepada dua. Yang pertama yang akan kekal selama-lamanya. Yang kedua yang akan masuk ke dalam neraka untuk satu tempoh waktu yang dikehendaki oleh Allah, kemudiannya dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam syurga. Jadi syurga neraka kekal. Akidah sebegini penting kerana kita melihat ada penulis yang cuba meragukan, yang mengatakan syurga neraka itu tidak kekal. Mereka cuba memetik beberapa ayat dari surah Hud untuk membuktikan bahawasanya syurga neraka tidak kekal. Sedangkan satu pemahaman terhadap ayat tersebut tidak benar. Pemahaman mereka lah. Dan yang kedua, lebih daripada 100 ayat dalam Al-Quran yang menyebut syurga neraka itu kekal. Jadi bukan urusan kita untuk melihat bagaimana di penghujungnya nanti. Dan ada orang cuba berfikir, kalau kita kata neraka ni selama-lamanya, sampai bila dia kata? Ini sebenarnya dalam kita nak berfikir ni, dia ada batasannya. Dan kita tidak disuruh memikirkan lebih daripada batasan itu. Pertama, kita tidak mampu dan kita tidak tahu. Maka itu urusan Allah. Cukuplah Allah Ta'ala mengatakan, syurga neraka itu kekal, maka kita kata yang demikian. Syurga neraka kekal. Tak perlu lagi dah kita nak cuba memikirkan bagaimana kemudian di hujung nanti, tak perlu. Kerana ada satu pandangan, bukan pandangan, pertanyaan yang pernah ditanya oleh seseorang. Dia kata, Allah itu Tuhan yang maha penyayang, pengasih dan penyayang. Dan adakah penghuni syurga ini, penghuni neraka ini yang dikekalan neraka, hujungnya nanti akan Allah beri keampunan dan semuanya masuk syurga? Ini ayat dia. Dan dia kata, sebab Allah tu pengasih penyayang, takkanlah mereka nak diazab selama-lamanya. Ini ayat yang sangat bahaya. Sebab perkara ghaib yang cuba dilogikkan dengan akal. Perkara ghaib yang cuba diduga dengan rasional. Perkara ghaib akan datang ni, dia bukan soal logik, bukan soal rasional. Itu urusan Allah Ta'ala. Tak timbul persoalan Allah tu maha pengasih penyayang, kemudian hari Allah mesti ampun. Tak timbul soal itu. Apa yang perlu kita pegang adalah apa yang Allah nyatakan. Selebihnya itu urusan Allah. Dan kita tak tahu. Dan tak perlu kita campur tangan dalam perkara itu. Jadi, tiga keyakinan i'tiqad ni sangat penting untuk membezakan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan golongan-golongan lain yang ada yang menyimpang daripada Islam. Syurga neraka memang wujud yang hakiki. Yang kedua, telah pun Allah cipta lama dah. Dan yang ketiga, kedua-duanya Allah berkehendak untuk kekal. Baik. Antara buktinya firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran, ni cerita tentang syurga. Bila Allah cerita tentang syurga, di akhir ayat itu Allah menyatakan u'iddat lil muttaqin. U'iddat, kalau orang mengaji bahasa Arab, dia maksud dia telah disediakan untuk orang yang bertakwa. Apa maksud telah disediakan untuk orang bertakwa? Maksudnya telah pun Allah Ta'ala cipta. Telah pun Allah Ta'ala cipta. Ini kata mufassirun. Sama juga bila Allah cerita tentang neraka. Di akhir ayat itu Allah menyebut u'iddat lil kafirin. Telah disediakan untuk orang kafir.
Maka kata mufassirun, ulama-ulama tafsir, maksud telah disediakan, maksudnya telah diciptakan. Syurga neraka dah lama Allah Ta'ala ciptakan. Malah sebelum Allah ciptakan kita, Allah dah ciptakan dah syurga neraka. Jadi ini 3 perkara penting untuk kita pegang dalam kehidupan. Saya tak pasti ada satu buku atau begitulah tulisan dari negara seberang yang lebih kurang judulnya ternyata akhirat itu tidak kekal. Bukan begitulah. Dan apa yang ditulis itu sebenarnya mempengaruhi juga orang Islam yang baca. Buktinya saya pergi ke sebuah surau, saya ditanya soalan yang sama tentang adakah syurga neraka ni kekal selama-lamanya. Lalu dia bawa hujah seperti mana hujah penulis itu. Walaupun di sisi para ulama, cara memahami hujah itu tidak seperti mana yang mereka pegang. Baik. Seterusnya kita berpindah kepada dalil bahawasanya syurga itu telah pun wujud. Iaitu ketika dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Isra' ni perjalanan pada waktu malam, sebahagian daripada. Mi'raj adalah perjalanan naik ke atas, ke langit. Sampai ke Sidratul Muntaha, naik langit yang ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi menceritakan, summan talaqa bi Jibril hatta ati Sidratul Muntaha. Faghashiyaha alwanun la adri ma hiya. Qala summa dakhaltul jannata fa idza hiya janabidul lu'lu. Wa idza turabuhal misk. Nak tunjuk kata syurga ni telah pun Allah Ta'ala cipta dan telah pun ada. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj ataupun lebih tepat Mi'raj, Nabi naik ke langit. Jibril membawa baginda SAW sehinggalah sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha nanti kita akan tengok detailnya. Sidratul Muntaha ni pokok di atas sana. Namanya Sidrah. Sidratul Muntaha. Sampai ke Sidratul Muntaha, di situ Nabi melihat warna-warna yang banyak. Warna-warni. Nabi kata, aku tak tahu apa warna-warni tersebut. Summa dakhaltul jannah. Kemudian aku masuk ke syurga. Nampak? Masuk ke syurga. Berarti syurga telah pun ada. Nabi dibuka ruang, peluang untuk masuk ke syurga. Maka Nabi sifatkan bagaimana syurga itu kepada kita. Nabi kata, فَإِذَا هِيَ جَنَابِذُ اللُّؤْلُؤْ. Aku masuk syurga dan aku lihat syurga itu binaannya terdiri daripada batu-batu permata. Hebat tu. Syurga tu dipenuhi dengan batu-batu permata. Kubahnya itu dipenuhi dengan batu-batu permata. Kita lihat kan biasanya orang letakkan batu permata dekat pedang dan sebagainya orang dahulu. Batu permata ni macam-macam lah. Yang dengan berliannya, zamrudnya, delimanya, segala jenis batu permata yang di dunia ini yang menjadi kegilaan manusia, mahal harganya. Dalam syurga, binaan syurga itu ada batu-batu permata. Malah kalau kita lihat dalam hadis yang lain, lantai syurga itu, syurga ni dia ada lantai dia, ada tanah dia. Batu-batu kecil di atas tanah dalam syurga itu adalah terdiri daripada batu-batu permata. Kita tak boleh gambar betapa cantiknya syurga itu. Wa idza turabuhal misk. Dan lantai ataupun tanah syurga itu daripada kasturi, wangi. Gabungan wangi dan cantik. Apa yang kita nak ceritakan tentang dalil ini? Iaitu syurga telah Allah Ta'ala cipta. Telah pun ada. Dalilnya Nabi dah masuk dah tengok dalam syurga itu. Binaannya. Begitu juga dalam hadis yang lain. Pernah satu ketika Nabi dilihat sahabat yang bersama dengan Nabi, tiba-tiba mereka melihat Nabi cuba mencapai sesuatu. Dan tiba-tiba Nabi cuba mengundur ke belakang.
Sedangkan ketika tu tak ada apa-apa yang berlaku. Tiba-tiba je Nabi nak ambil. Tiba-tiba sahabat tengok tak ada apa-apa. Dan tiba-tiba pula Nabi mengundur ke belakang. Sahabat pun tengok kalau ada sesuatu yang berbahaya tetapi tidak ada apa-apa. Maka sahabat bertanya Nabi SAW. Maka ketika itu Nabi bersabda, Ra'aitu fi maqami hadha kulla syai'in wa'idtum bih. Hatta laqad ra'aituni akhidun qitfan minal jannati hina ra'aitumuni taqaddamtu. Wa laqad ra'aitun nara yahtimu ba'duha ba'dan. Kata Nabi SAW, di tempat ini aku diperlihatkan apa yang telah dijanjikan untuk kamu, yakni syurga dan neraka. Aku melihat diri aku mengambil sesuatu daripada syurga. Maksudnya, Nabi diperlihatkan syurga dan Nabi cuba nak ambil nikmat syurga tu. Dalam hadis yang lain, kata baginda Rasulullah, kalau aku boleh dapat ambillah nikmat syurga tu, nescaya kamu akan makan tak habis sampai kiamat. Itu hebatnya nikmat syurga. Tapi tak dapatlah. Nabi cuba nak capai. Kemudian tiba-tiba pula ditunjukkan neraka. Bila tunjuk neraka dengan api yang berombak-ombak itu, Nabi segera mengundur ke belakang. Nak tunjukkan syurga telah pun wujud, neraka juga telah pun wujud. Nabi melihat syurga dan neraka. Okey, kita masuk cerita tentang neraka. Kita lihat dulu penjaga neraka. Allah ciptakan malaikat ni sesuai dengan fungsi masing-masing. Malaikat yang menjaga syurga, malaikat yang menjaga neraka, malaikat yang memikul arasy, malaikat yang ditugaskan membawa wahyu yakni Jibril, malaikat yang banyak, malaikat hafazah, malaikat maut, malaikat yang Israfil, malaikat yang bertugas dalam kubur, malaikat. Allah ciptakan malaikat ni sesuai fizikalnya itu dengan tugasannya. Sebab itulah malaikat yang paling mulia, penghulu kepada sekalian malaikat yang punya sayap yang banyak adalah Jibril alaihi salam. Sebab tu Jibril disebut Ruhul Qudus, Al-Qudus. Ruh yang Quds, suci, bersih. Kerana Jibril alaihi salam tugasnya adalah untuk membawa wahyu. Wahyu Allah. Bawa wahyu tu untuk disampaikan kepada para nabi dan rasul. Tugas yang sangat penting dan sangat mulia. Jadi Allah jadikan malaikat ini sesuai dengan tugasannya, fungsinya. Ia diciptakan. Baik. Kita lihat penjaga neraka. Surah At-Tahrim ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahu alazim. Wahai orang yang beriman, penting kita renung ayat ni. Ayat ni ada beberapa pengajaran penting dalam kehidupan kita. Wahai orang yang beriman, peliharalah diri-diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka, nara. Nar tu neraka. Allah sebut, wahai orang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu. Di sini nampak dalam proses kita mendidik, maka bermula dengan diri kita. Bermula dengan diri kita. Peliharalah diri kamu. Allah sebut dulu, diri kamu dulu, kita. Kemudian keluarga. Bagaimana keluarga kita nak jadi elok, baik kalau kita sendiri gagal untuk menunjukkan contoh yang baik. Itu pertama. Yang kedua, ada orang yang dia pelihara dirinya saja, dijaga diri dia, dia tidak beri fokus kepada keluarga dia. Maka mungkin saya tidak kata pada tuan-tuan, tetapi mungkin ada orang yang
Dia datang surau, datang masjid, solat berjamaah dalam keadaan isteri dan anak-anak dia tidak menutup aurat. Ataupun tidak sempurna menutup aurat. Boleh jadi begitu. Cuba lihat balik ayat ini, Allah kata, Qu anfusakum, jaga diri kamu dan keluarga kamu. Maknanya tak boleh pisah dah. Kat akhirat kelak, Allah pasti tanya. Bukan sekadar kita, Allah akan tanya di bawah tanggungan kita tu. Isteri dan anak-anak. Bimbang takut kita dah ingat, aku dengan Allah selesai. Soal keluarga apa semua, mereka pandai-pandailah. Tidak. Okey, baik. Jadi, itu pengajaran pertama. Kita tarbiah diri kita, didik diri kita dan keluarga kita. Jangan lupa. Kita datang masjid surau, kita ikuti kuliah. Bagaimana anak isteri kita di rumah? Siapa yang mengajar mereka? Siapa yang mendidik mereka? Rancangan apa yang mereka lihat? Semua itu perlu kita ambil tahu. Sebab ia sebahagian daripada proses pendidikan. Dan kita akan jawab depan Allah Ta'ala. Kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Tak akan terlepas. Dan pada hari akhirat ni, dia akan dakwa-mendakwa. Masing-masing akan dakwa. Tanya isteri kita, kenapa tidak solat? Kenapa tidak tutup aurat? Dia akan dakwa suami dia. Dia kata, suami aku tidak pernah menyuruh aku menutup aurat. Tak pernah mengajar aku menutup aurat. Tanya pula anak, kenapa tidak solat? Dia akan balik kepada mak ayah dia. Mak dan ayah dia tak pernah pun suruh dia solat. Ataupun subuh tak kejut pun dia bangun solat. Umpamanya. Sebab pada hari itu, masing-masing akan cuba menyelamatkan dirinya. Dengan meletakkan kesalahan itu ke atas orang lain. Maka oleh kerana itu, tuan-tuan, tidak boleh tidak nak jawab depan Allah, kita kena berikan tumpuan khusus kepada mereka-mereka ini. Bukan sekadar diri kita. Paling tidak depan Allah Ta'ala, kita boleh jawab apa usaha yang telah kita lakukan. Teguran-teguran yang telah kita berikan dari masa ke semasa. Dan adalah tidak benar bagi ibu bapa ini, dia meletakkan had untuk mendidik anak atau menegur anak. Contoh, anak kita ni mungkin Allah uji dengan sedikit nakal. Tak dengar cakap. Kita pun bagi dia, kita kata, contohlah, kita, ayah ni cakap 3 kali sahaja. Lepas kali ketiga, kalau kamu tak dengar juga, ayah tak peduli dah. Ayah tak mau cakap lagi dah. Contoh. Kita bagi had. Ini last, abah tegur. Lepas ni, kalau kamu buat juga, abah tak tanggungjawab dah. Tak boleh begitu. Tidak ada istilah begitu dalam agama. Selagi mana perkara itu terus berlaku, maka teguran terus berlaku. Sampai mati. Dia jadi macam kisah lalu, setengahnya pula dia berhujah pula dengan kisah-kisah dahulu. Bila anak dia jadi teruk, dia kata, Nabi Nuh dengan Nabi Lut pun isteri dia tak beriman. Tu Nabi dia kata, aku siapa? Aku orang biasa saja. Isteri Nabi pun tak beriman. Dia kata, isteri Nabi Nuh, Nabi Lut, kan disebut dalam cerita Quran surah At-Tahrim. Anak Nabi Nuh pun ada yang tak beriman. Aku bukan Nabi dia. Jadi jawapan sekadar untuk melepaskan diri. Hakikatnya Nabi Nuh dan Nabi Lut sampai ke detik terakhir menasihati isteri dan anaknya. Sampai ke akhir, kita lihat bagaimana Nabi Nuh ketika mana kapal yang dibina datang taufan yang besar, air ombak yang besar, akhirnya kapal ni bergerak di atas air. Ketika itu seorang anak Nabi Nuh tak naik kapal. Tak naik kapal. Anak Nabi Nuh yang seorang ni dia engkar, dia derhaka, dia tak naik kapal. Dia naik ke atas bukit. Sehingga Nabi Nuh kata, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anak kesayanganku, marilah naik bersama dengan kami. La asimal yaum, hari ini tidak ada tempat kamu nak selamatkan diri. Anak ni kata, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Wahai ayah, aku akan panjat daki bukit ni yang akan menyelamatkan aku daripada air. Ayah dia kata, tak ada dah, hari ni tidak ada yang akan dapat menyelamatkan kamu. Begitulah kita lihat sampai detik-detik yang terakhir, Nabi Nuh tetap mengajak, berdakwah
mendidik anaknya. Jadi kalau kita ni sekadar berkata aku ni bukan Nabi, Nabi Nuh, Nabi Lut sendiri pun isteri dia tak beriman, anak tak beriman, ini sekadar melepaskan diri. Sebab adakah kita sentiasa mendidik, menegur anak-anak, itu persoalannya. Dan dia tidak ada had sampai kita mati ataupun dia mati. Tapi sudah tentulah cara menegur itu dengan cara yang hikmah, tidak menjatuhkan air muka dia depan orang ramai, sesuailah dengan dia pun orang besar, tapi mesti tegur. Carilah jalan macam mana pun. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, Allah sebut ayat ini waquduhan nas wal hijar. Bahan bakar dalam neraka itu manusia dan batu-batu. Hebatnya neraka ini, bahan bakar dia bukan macam kita duk bakar benda atas muka bumi ini. Bahan bakar dia manusia dan batu. Ini kayu api dia. Yang menjadikan api itu lebih marak. Waqud ini sesuatu yang digunakan untuk menyalakan api. Kayu api lah kita katakan, bahan bakar. Maknanya manusia yang dibakar nanti dengan keadaan lemak dia yang keluar apa semua ni, dia akan menjadikan api neraka tu lagi marak. Begitu juga yang dibakarlah batu-batu. Kalau batu itu menjadi bahan bakar kepada dalam neraka, kita boleh bayangkan betapa panasnya api neraka. Sepanas-panas api di atas tanah hari ini, di atas muka bumi ini, bahan bakar dia bukan batu. Bukan batu. Ini bahan bakarnya adalah batu. Maknanya ia menunjukkan batu pun terbakar. Panas api neraka ni. Dan ada yang mengatakan batu itu merujuk kepada berhala-berhala yang disembah di dunia. Berhala-berhala ini akan dikumpulkan dalam neraka dan dibakar, menjadikan api neraka lagi marak. Ada yang mengatakan batu-batu itu batu-batu sejenis batu yang menyala macam karbid begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi apa yang disebut ini menggambarkan betapa dahsyatnya bakaran api neraka. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Yang ni kita nak fokus. Dan yang menjaga neraka itu malaikat-malaikat yang ghiladun syidad. Ghilaz maksud dia malaikat yang keras. Ghilaz. Syidad ni strict betul. Kalau diterjemah keras dan kasar. Keras kasar. Kenapa? Kita sebut tadi dah. Malaikat diciptakan sesuai dengan fungsinya. Nak jaga neraka ni tahanan-tahanan, penjenayah-penjenayah. Dekat dunia pun, kalau kita tengok yang warden-warden penjara tu, cuba lihat orang yang bagaimana. Orang yang kalau dia senyum pun orang takut. Sudah begitulah. Sesuai nak jaga penjenayah ni. Kalau orang macam saya pergi letak dekat warden penjara, lama dah warden penjara tu akan keluar. Warden banduan tu akan keluar. Sebab kita jenis kesian, tengok sini, dia pun tengok tak takut. Dia mesti letak orang yang tengok saja gerun. Jadi Allah ciptakan malaikat untuk jaga neraka ni ghilaz. Ghilaz ni bengis, kasar, tak ada langsung toleransi. Kenapa? Kerana ahli neraka ni pertama mereka duk rayu, sentiasa merayu. Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal azab. Antara rayuan ahli neraka, maka minta kepada penjaga neraka, mintalah kepada Tuhan kamu, ud'u rabbakum, minta kepada Tuhan kamu agar kami diringankan sehari azab. Bukan mereka minta dibebaskan azab. Dahsyatnya azab neraka ini sehingga mereka nak minta ringan sehari sahaja. Bagilah sehari ringan sikit azab daripada sebelumnya. Tapi rayuan-rayuan itu tidak akan dilayan oleh malaikat. Jadi sesuailah malaikat yang menjaga neraka itu sifatnya ghiladun syidad. Sebab ahli neraka itu sendiri akan duk merayu-rayu, berterusan merayu. Maka diletakkan malaikat yang sedemikian rupa untuk menjaga neraka. Jadi takutlah. Cerita tentang neraka pun takut, penjaga neraka pun takut. La ya'sunallaha ma amarahum. Yang mana malaikat ini tidak derhaka kepada Allah.
Maknanya Allah kata apa? Buat. Allah kata seksa. Tak ada dah kita kata, kalau seksaan itu katalah kita kata kena dekat dunia ni kena 6 kali sebatan. Maka 6 kali sebatan lah, dia tak akan kurang jadi 5. La ya'sunallah, tidak akan derhaka kepada Allah perintah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka akan melakukan semua yang Allah Ta'ala perintahkan. Ni azab dahsyat macam mana pun malaikat yang jaga neraka dia akan buat. Ini penjaga neraka yang jaga. Yang dalam neraka tu nanti yang tukang nak seksa apa tu, ada pula malaikat dalam tu. Ada malaikat dalam neraka tu yang nanti duk seret ahli neraka, duk buang dalam api, yang duk ikat ahli neraka, yang duk kena pukul, yang duk tuang air panas atas kepala ahli neraka. Ada pula ni yang menjaga neraka tu. Kalau kita kata yang warden tu lah, atau pengawal tu yang jaga neraka. Baik. Kemudian, ini satu lagi perkara yang menguji orang kafir, orang musyrik, untuk melihat bagaimana pandangan mereka. Orang kafir ini, bila disebut tentang neraka, mereka memperkecil-kecilkan neraka, memperolok-olokkan neraka. Termasuklah bila disebut malaikat yang menjaga neraka, bilangan malaikat menjaga neraka pun mereka perolok-olokkan. Bila Allah Ta'ala menyatakan la tubqi wa la tadhar, neraka itu ma salakakum fi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar. Tahukah kamu apakah itu saqar, neraka? La tubqi wa la tadhar. Ia membakar mangsanya dengan tidak meninggalkan sisa dan tidak membiarkannya binasa terus. Maksudnya ahli neraka ni akan dibakar semua hangus. Kemudian Allah Ta'ala buat elok balik, bakar lagi. Terus menerus membakar kulit manusia. Pengawal dan penjaganya adalah 19 malaikat. Angka 19. Yang ni yang bila sebut 19 ni, golongan musyrikin, mereka memperolok-olokkan. Seolah-olah bilangan 19 itu terlalu sedikit nak jaga neraka. Bayangkan neraka yang begitu besar, dengan penjenayah yang ramai, banduan yang ramai, tiba-tiba yang jaga 19. Mereka pandang, kalau takat 19 malaikat jaga neraka, kita berpeluang untuk meloloskan diri. Dia memandang remeh, enteng, memperkecilkan. Sedangkan penjaga neraka ni, fizikal dia bukan macam kita. Ya, malaikat ni fizikal dia besar-besar. Malah saiz fizikal malaikat itu sendiri sangat tertakluk kepada tugasannya. Jadi lihatlah macam mana neraka itu. 19 itu sudah cukup untuk menjaga neraka yang sangat besar. Neraka ni sangat besar. Sangat besar, sangat luas dan sangat dalam. Okay. Nak cerita besarnya neraka, nanti neraka ni akan dibawa keluar. Nanti sampai ada dalilnya nanti kita akan sebut. Pada hari akhirat kelak, ketika mana nak dimulakan perbicaraan dan sebagainya, maka neraka ini ditarik keluar. Sehingga manusia nampak neraka dengan bunyinya, dengan panasnya, neraka ni menakutkan manusia. Dan Nabi kata neraka itu dia ada 70,000 tali nak tarik neraka tu. 70,000 tali nak tarik neraka. Dan setiap tali itu ditarik oleh 70,000 malaikat. Pada satu tali 70,000 malaikat, ada 70,000 tali untuk nak tarik neraka tu. Jadi kita boleh gambar betapa sangat besarnya neraka dalam keadaan malaikat yang bertubuh besar, kuat. Itu pun memerlukan sebanyak 4.9 bilion malaikat untuk tarik neraka itu ke akhirat mahsyar.
supaya manusia nampak sebelum perbicaraan bermula. Yang tu yang dalam surah Al-Fajr Allah Ta'ala menyatakan idza dukkatil ardu dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yauma idzin bi jahannam waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra waji'a yauma idzin bi jahannam, waktu itu dibawa keluar neraka. Yauma yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra. Bila nampak saja neraka, pakat-pakat waktu tu dia ambil peringatan. Makna baru dia takut. Tengok-tengok neraka, Allahu Akbar. Macam ni punya neraka. Adakah aku ni selamat daripada neraka ke tidak? Takut masing-masing tu. Wa anna lahu dzikra, waktu tu yang menyesal yang apa, dan Allah sebut waktu tu tak guna dah penyesalan. Tak guna dah rasa takut tu. Takut ni takut kat dunia. Kat akhirat, takut kat akhirat tak beri apa-apa. Wa anna lahu dzikra, tak guna dah waktu tu kalau baru nak menyesal, waktu tu baru nak berubah bila tengok neraka. Jadi penjaga neraka walaupun ada 19, tapi dengan saiz yang besar, dengan ganas dan bengis cukup untuk menjaga neraka itu. Tidak ada yang akan dapat meloloskan diri. Dalam arti kata seperti mana dipermainkan oleh golongan musyrikin yang mengatakan Allah rupanya 19 malaikat yang jaga neraka. So jangan bimbanglah, dia kata. Kalau takat 19 malaikat jaga neraka, mereka masih lagi berpeluang untuk menyelamatkan diri mereka. Mereka cuba menggambarkan neraka itu ataupun saiz malaikat itu barangkali seperti manusia. Neraka ni tempat azab yang mutlak. Mutlak ni maksud dia siapa-siapa pun yang masuk dalam neraka ni, mereka akan mengiktiraf atau mengakui azabnya. Di dunia, seksaan di dunia ini dia tidak mutlak. Ada orang rasa terseksa, ada orang tak rasa terseksa. Contohnya kalau hukuman, kita katalah hukuman sebat 6 kali. Bagi orang yang kurus, mungkin dia lebih lagi terasa sakitnya. Tapi bagi orang yang mungkin badan berisi, wallahualam sakit, tapi tak seperti sakit orang yang pertama. Ataupun kita katalah hukuman-hukuman lain, penjara ke, denda, duit ke. Ada orang rasa benda tu sangat besar, ada orang rasa benda tu kecil, biasa je. Tapi neraka, siapa pun yang masuk neraka, seringan dengan azab dia pun sudah cukup untuk menjadikan seseorang itu terasa akan azab dan seksaan. Ini sebab azab yang mutlak. Dan memang neraka itu sendiri menjadi peringatan terbesar dalam kehidupan kita. Kalaulah cerita tentang neraka pun tidak menimbulkan rasa takut pada diri kita, sebenarnya tidak ada cerita lain dah yang boleh menakutkan dan menggerunkan. Betul cerita tentang kematian itu menggerunkan, menakutkan, sebab kematian itu sangat dekat dengan diri kita. Cerita alam barzah menakutkan. Tapi bila kita cerita tentang neraka, itu kemuncak ketakutan. Kemuncak ketakutan. Kalau cerita tentang neraka juga tidak mengusik hati kita, kita tak rasa apa-apa, sebenarnya tidak ada lagi cerita-cerita lain untuk nak menggerunkan atau menakutkan kita, melainkan nanti kita pada hari akhirat melihat sendiri neraka itu. Ataupun berada di pinggiran neraka, wal'iyazubillah. Ini perkara-perkara yang perlu kita ambil perhatian. Bila kita cerita tentang neraka ni juga, tuan-tuan, cubalah sedaya upaya kita gambarkan. Ya? Tak salah kita nak gambarkan azab dalam neraka, dan tidak salah untuk kita gambarkan syurga, nikmat-nikmat syurga, tak salah. Sebab tu nanti kita akan lihat tak sedikit ayat tentang neraka, azab seksaan neraka yang diceritakan agak terperinci.
agak detail tentang azab siksaan itu. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya manusia ini tertangkap dalam akal fikiran mereka gambaran azab itu. Sebab itulah itu kata baca dengan tadabbur. Bila kita baca azab, ayat tentang azab neraka, bagi yang tak faham bahasa Arab, mungkin boleh rujuk terjemahan, tafsiran, dan kita cuba menjiwai azab itu. Nampak depan mata kita, supaya timbul kesan dalam hati kita. Ketakutan yang menjadikan kita ini taat kepada Allah. Tidak melakukan maksiat dan kemungkaran. Sama juga syurga, bila baca ayat tentang syurga, cuba lihat terjemahannya, tafsirannya, supaya sikit sebanyak tertangkap keindahan, kecantikan syurga itu dalam fikiran kita, yang akhirnya dia akan memberi kesan kepada jiwa, menjadi motivasi kita untuk beramal. Fitrah manusia ni, dia tertarik dengan apa yang dia lihat, apa yang dekat dengan dia. Sesuatu yang dia tak lihat, sesuatu yang dia rasa jauh, dia tidak ada tarikan. Sebab itulah Allah SWT Al-Quran, tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kamu suka benda-benda yang segera depan mata kamu, yang kamu nampak, boleh pegang. Wa tadharunal akhirah, kamu membiarkan perkara-perkara akhirat, perkara-perkara yang jauh. Jadi bila kita bicara tentang neraka, bicara tentang syurga, usahakan untuk kita tergambar perkara itu dalam fikiran kita, yang sikit sebanyak akan memberi kesan ke dalam hati kita. Zat Allah memang tak boleh kita bayangkan, kita gambarkan. Haram, mutlak tak boleh. Jangan cuba gambarkan zat Allah. Jangan cuba gambarkan sifat-sifat Allah. Kita tak akan tahu bagaimana, dan kita dilarang untuk memikirkan tentang zat Allah. Tetapi kita disuruh untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah, supaya kita nampak. Tapi cerita tentang syurga neraka, itu tidak ada larangan untuk kita berfikir, kita cuba gambarkan. Ayat apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, khuzuhu faghulluh summal jahima salluh summa fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an faslukuh. Sebagai contoh, Allah sebut khuzuhu faghulluhu, pegang dia, ikat dia. Ni ahli neraka. Allah perintah kepada malaikat, wahai malaikat, pegang orang ni, ghulluh, ikat dia, belit badan dia. Summal jahima salluh, bawa dia, bakar dalam neraka. Oh ya Allah. Dengan gambaran yang ada itu sudah cukup menjadikan kita gerun, takut. Summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasliquh. Kemudian ambil rantai dalam neraka itu, rantai yang bernyala-nyala. Ikat dia. Ikat dia dalam neraka. Rantai yang panjangnya 70 hasta, ikat dia dalam neraka. Ini menunjukkan dahsyatnya azab neraka itu. Jadi bila kita cuba gambarkan, sebab tu kita lihat cerita, kita pernah dengar orang-orang soleh dahulu, mereka bila solat ada yang pingsan. Bila membaca ayat-ayat berkaitan dengan neraka. Bila baca ayat berkaitan dengan syurga, mereka menangis. Takut-takut mereka tidak dapat syurga itu. Ini penghayatan daripada ayat yang dibaca, yang kita perlu usahakan untuk dapat feel tersebut, penghayatan tersebut. Tuan-tuan dah mati oleh Allah Ta'ala sekalian, rasanya pagi ini sekadar itu dahulu perbincangan kita berkaitan dengan neraka. Kita bincang tentang penjaga neraka. Yang akan datang kita akan sambung lagi berkaitan dengan neraka, di manakah kedudukan neraka, keluasan neraka, semua itulah insya-Allah pada kuliah yang akan datang. Jadi sebelum mengakhiri kuliah pada pagi ini, saya buka dahululah kalau ada sebarang pandangan dan persoalan. Silakan.
Jadi mungkin Datuk tidak ada sebarang pertanyaan soalan. Jadi sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat untuk diri saya yang pertamanya dan kita semua insya-Allah. Yang baik, yang sempurna itu milik Allah Ta'ala. Kekurangan, kesilapan, kelemahan itu adalah diri saya yang kurang ilmu dan banyak dosa ini. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita semua. Aku luma sami'tu wa astaghfirullah ta'ala li walakum wa billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi aman nasara wa wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Ustaz, Terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.